Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Yumni binti Halim. Alhamdulillah dan terima kasih kerana sudi memberi saya peluang untuk membentangkan tajuk saya pada hari ini, iaitu perbezaan pembelajaran. Baik, setiap individu itu dilahirkan unik dan setiap pelajar mengamalkan gaya pemikiran dan gaya belajar yang berbeza. Gaya belajar merujuk kepada cara yang paling berkesan bagi individu menguasai sesebuah pembelajaran. Mengikut Gagness dan Briggs, pembelajaran adalah satu rangkaian, event ataupun peristiwa ataupun keadaan dan sebagainya yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pelajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Ianya adalah satu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasiliti, peralatan dan prosedur yang saling mempengaruhi bagi mencapai tujuan pembelajaran. Yaxley 1991 berpendapat bahawa pembelajaran adalah satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna serta aktiviti intelek yang melibatkan pemikiran, perasaan dan penilaian. Menurut E.R. Meng 1989 pula, pengajaran adalah sebagai satu sains, iaitu sistem aktiviti-aktiviti yang ditujukan kepada murid-murid dengan bertujuan membawa perubahan kepada perangai dan tingkah laku mereka. Terdapat 3 gaya pembelajaran asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah visual, yang kedua ialah audio dan yang ketiga kinestik. Mudah untuk kita mengenal pasti seseorang itu mempunyai gaya visual, iaitu kita dapat melihat bila murid itu perlu mendengar dan melihat untuk memahami isi pelajaran, itu dipanggil sebagai gaya visual. Manakala murid yang mempunyai gaya audio, ianya lebih kepada memahami pembelajaran dengan hanya melalui proses mendengar sahaja. Kinestik pula, murid perlu terlibat dengan pelbagai aktiviti membuat untuk menguasai sesebuah pembelajaran. Contohnya, guru itu melakukan satu projek mudah. Murid perlu melibatkan diri dalam projek itu, maka itu adalah gaya pembelajaran kinestik. Jenis-jenis gaya pembelajaran mengikut Manford dan Honey 1986. Terdapat 4 jenis gaya pembelajaran mengikut Manford dan Honey 1986. Yang pertama ialah aktivis. Apa itu aktivis? Bagaimana kita nak kenal pasti ciri-ciri aktivis? Baiklah, aktivis ialah melibatkan diri secara aktif dan agresif dalam pembelajaran. Di antara ciri-ciri aktivis, yang pertama ialah mempunyai sikap yang tidak sabar dan tergesa-gesa. Yang kedua, mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi terhadap perkara-perkara yang baru dipelajari oleh murid. Seterusnya, suka mencari pengalaman sendiri dan mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Biasanya, murid yang mempunyai gaya aktivis ini semangatnya berkobar-kobar dan tinggi. Malah ianya berfikiran terbuka dan juga fleksibel. Ianya turut bergerak pantas dan cepat membalas di dalam kelas. Seterusnya adalah gaya reflektif. Reflektif ialah orang yang suka memerhati, memikir, membuat refleksi sendiri terhadap apa yang disangkakan pada alam. Ciri-ciri bagi reflektif ialah murid ni suka mentafsir sesuatu dan menilai sesuatu itu. Perkara prinsip, keputusan ataupun projek, kemudian murid itu membuat refleksi sendiri. Murid suka memikirkan perkara dalam alam sekitar sahaja. Itu adalah di antara ciri-ciri murid yang bergaya belajar reflektif. Seterusnya, seorang murid yang bergaya reflektif akan memikirkan pilihan dengan berhati-hati sebelum mengambil sesebuah keputusan. Seterusnya, gaya belajar teoris.
Murid yang mempunyai gaya belajar teoris ini adalah orang yang gemar menggunakan teori dan prinsip. Contohnya, contoh ciri-ciri murid yang bergaya teoris, ianya berfikiran rasional dan logik, mempunyai sikap berdisiplin serta bersifat objektif, kurang kreatif dan menitik beratkan penggunaan pemprosesan otak kiri. Dan murid ini suka mengesan sebab dan akibat sesuatu perkara yang berlaku. Jika terdapat semua ciri-ciri ini, maka gaya pembelajaran murid tersebut adalah teoris. Dan yang terakhir, gaya pembelajaran pragmatis. Pragmatis ini adalah bersifat praktikal dan mementingkan hakikat yang sebenar daripada teori, prinsip dan hukum yang sedia ada. Gaya belajar pragmatis ini ianya bersifat praktikal, percaya kepada perkara-perkara yang dapat dilihat dan ia mengutamakan penggunaan dan kegunaan sesuatu perkara. Murid yang bergaya pragmatis ini bersifat ekspresif daripada kreatif. Terdapat implikasi di dalam perbezaan pembelajaran. Dapat kita lihat dari sudut objektif pembelajaran, dari sudut kesediaan belajar, gangguan pembelajaran dan pengajaran, dan juga perbezaan emosi. Implikasi pembelajaran yang pertama dari sudut objektif pembelajaran, murid yang pintar akan lebih menguasai objektif pembelajaran tersebut berbanding dengan murid-murid yang lain. Seterusnya, implikasi pembelajaran dari sudut gangguan pelajaran dan pembelajaran. Murid yang bersedia belajar akan lebih memudahkan kerja guru semasa nak memulakan pembelajaran tersebut. Begitulah juga sebaliknya. Manakala implikasi yang seterusnya ialah kesediaan belajar. Murid yang lemah, mereka lebih memerlukan rangsangan yang lebih, dorongan yang lebih untuk menggerakkan mereka untuk belajar. Dari sudut perbezaan emosi pula, murid yang lahir dari keluarga bahagia serta mendapat asuhan yang baik akan mengalami kestabilan emosi. Bagi yang kurang kasih sayang akan mempunyai masalah emosi. Akhir kata, sebagai rumusan, seorang guru itu mempunyai kuasa yang sangat besar terhadap individu belajar tersebut. Dan seharusnya seorang guru itu sentiasa peka dan sensitif terhadap kecerdasan murid bagi peringkat awal lagi. Dan guru berupaya untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian kebolehan tahap murid.